kita buat. Kalau kita sebut bid'ah, orang marah. Tapi Rasulullah tak pernah buat solat bersendirian. Dia sentiasa berjamaah. Kalau kita boleh dapat itu sahaja dalam kehidupan kita, insya-Allah Allah reda dengan kita. Tak boleh berjamaah di masjid, kita sibuk bekerja. Setidak-tidaknya panggillah seorang kawan tu untuk solat berjamaah di pejabat. Jangan lupa langsung. Sebab itu amalan Rasulullah SAW, dia tak pernah miss, not even one time. Jadi kita cuba yang itu. Kemudian yang lain-lain yang Ustaz sebutkan tadi itu, alhamdulillah kita boleh buat. Jadi sebelum saya nak beri tuan-tuan dan puan-puan latihan ini, kita akan cari dia punya cadangan atau resolusi. Kita ada 3 kumpulan. Kumpulan depan ni adalah kumpulan nilai. Kumpulan nombor 2 tu kumpulan penguasaan 1, 2, 3. Kumpulan pematuhan 1, 2, 3. Ini 3-3 ni saya akan beri penjelasan sekarang. Apa maksud nilai, apa maksud penguasaan, apa maksud pematuhan. Kerana bidang saya Human Performance Improvement, peningkatan prestasi insan dalam management, pengurusan, kepimpinan, iaitu leadership dan juga supervision, penyeliaan. Dalam bidang personal and professional development, ada 3 perkara yang paling penting untuk meningkatkan prestasi ataupun seseorang itu kurang prestasi dia. Nombor 1 nilai, nombor 2 penguasaan, nombor 3 pematuhan. Kita mesti tengok daripada 3 sudut ini. Dapat tingkatkan nilai atau tidak, kerana apa dan mengapa. Begitu juga penguasaan dan begitu pematuhan. Baik, saya jelaskan kepada tuan-tuan sedikit ya. Baik, 3 unsur kaki tangan berimpak tinggi. Tuan-tuan boleh dapat benda ni kalau belajar dalam bidang Human Performance Improvement ataupun Human Performance Technology. Di Malaysia bidang tu tak ada lagi, walaupun di industri. Itu bidang saya di Amerika Syarikat ya. Saya mengajar di sana selama 16 tahun di 5 buah industri. Ini bidang yang saya kuasai. 3 unsur kaki tangan berimpak tinggi. Nombor 1 nilai, nombor 2 penguasaan, nombor 3 pematuhan. Secara simplistik atau paling mudah, yang dimasukkan dengan unsur nilai ialah aspek dalaman diri bagi memantapkan prestasi. Contoh, ciri-ciri, sikap, cara hidup, prinsip, personality, sosial, budaya, kebiasaan, kecenderungan dan harga diri. Ini panggil nilai. Diri yang mana kita boleh kawal. Kadang-kadang seseorang itu penguasaannya hebat, jadi ilmunya hebat, pengalamannya hebat, tapi tak boleh kuasai diri. Dia tak boleh maju juga. Ada tak orang macam tu? Ada. Ilmunya hebat, tapi dia tak solat, walaupun dia tahu solat itu wajib. Maknanya ilmu ada, tapi tak terangsang nak buat. Kenapa? Antara ini ada kelemahan. Jadi kita kena tengok ya. Yang kedua, pengurusan atau pengawalan diri dalam seorang. Akhlak, emosi, cara berfikir, persepsi, keupayaan, membuat keputusan dan menilai sesuatu perkara. Yang ketiga, yang perlu dibentuk. Kalau kita nak bentuk benda ni, bimbingan terus, rangsangan dalaman, perhubungan positif. Maknanya di sini, kalau kita kurang semangat, kurang terangsang, kita kena cari orang yang boleh merangsang kita. Sama ada pasangan kita, anak, ustaz, siapa saja yang lebih baik daripada kita. Rangsangan dalaman, motivasi, aku nak pergi surga, aku tak nak pergi neraka. Macam Ustaz Haris Fadilah kata tadi tu. Umar ini apa bila dia fikir, kalau ada orang yang paling akhir masuk surga, dia takut dia. Kalau ada orang yang mula-mula sekali masuk neraka, dia takut dia. Dia takut benda tu. Ini orang bertakwa. Perhubungan positif. Ini maknanya kita boleh buat. Tuan-tuan, yang ini ada di sini. Kumpulan nilai boleh rujuk di sini ya. Unsur-unsur nilai, unsur-unsur nilai di sini. Ada kan? Begitu juga kumpulan penguasaan ada di sini. Begitu juga kumpulan pematuhan. Sekali lagi bila saya suruh buat tuan-tuan buat kerja tersebut, rujuk kepada definasi dan ciri-ciri ini. Ini saya nak jelaskan sedikit saja ya, apa makna unsur-unsur nilai. Yang kedua, unsur-unsur penguasaan. Kemampuan untuk memaksimumkan prestasi. Nak memaksimalkan prestasi, ciri-ciri mesti ada ilmu, kemahiran, pengalaman, pendarahan, cara bekerja dan sebagainya. Mesti ada. Maknanya di sini, kalau kita nak tingkatkan prestasi penguasaan,
ilmu. Solat tu betul tak? Saya pernah tanya orang-orang di masjid sebab saya bagi kuliah kan, saya tanya, tuan-tuan bila kali terakhir belajar solat? Saya tanya soalan simple je. Jawapannya, ada yang belajar. Kali terakhir belajar solat ketika di sekolah kafah. Umur dah 60 tahun. Agaknya berapa tahun kita pernah belajar solat? Sedangkan solat adalah perkara yang pertama sekali yang penting untuk umat Islam. Dia terlepas pandang. Dia kata, tuan-tuan pergilah belajar, carilah ustaz. Takkanlah benda yang paling utama dalam Islam, kita belajar sekolah kafah, kita pakai lagi sampai hari ini. Dah berapa tahun? 50 tahun. Mungkin ada kesilapannya. Bagi betul, kata, sayang diri kita ni, sayang Allah di umur, sayang lalu begitu saja. Kita belajar balik, tak ada masalah. Jadi, contoh itu ilmu, kemahiran, pengalaman, pendahan dan sebagainya. Aspek-aspek utama, taktikal, serta proses meningkatkan prestasi pencapaian dalam mengurus dan mengawal proses kerja. Ini semua berkaitan dengan bagaimana nak meningkatkan prestasi sesuatu yang kita boleh kawal. Sesuatu yang melibatkan kerja, manual dexterity, tangan, menyebabkan kemahiran orang lain dan pelbagai perkara. Ini benda luaran, bukan benda luaran. Yang ada kata proses kerja, SOP lain bukan SOP, proses kerja. Maknanya lepas buat ini kena pergi jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Contohlah begitu. Satu itu proses kerja. Dan yang ketiga, ditingkatkan. Ini perlu. Kalau ada kekurangan, latihan, perlu pendedahan, perlu pengalaman kerja, permentoran, kaunseling, kejurulatihan dan perwakilan. Kalau kita lemah sesuatu, kalau kita cuba, kita silap. Perlu ada orang tolong kita, perlu ada bimbingan daripada orang yang lebih mahir supaya kita tak silap. Ini kelemahan-kelemahan manusia. Sebab manusia ada ego. Saya ada ego, tuan-tuan ada ego, semua ada ego. Kita tak ada bertanya kepada orang sesuatu yang kita sendiri kurang mahir. Soalnya kadang-kadang kita naik pangkat, tanpa bertanya kepada orang yang pernah memegang pangkat tersebut, jawatan tersebut, kita lakukan sesuatu kerja. Dan kita buat silap. Sebab kita tak ada pengalaman. Baru naik pangkat sehari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan, pasti akan buat silap. Tapi kita tak tanya orang lain sebab apa? Aku naik pangkat. Itu ego namanya tu. Bukan ego di sini sombong. Ego if, dalam psikologi ego dia pakai if, ID. If ini menambahkan bahawa tiap-tiap manusia ada kebanggaan. Dia susah nak turunkan diri dia. Itu pasal dalam Islam perlu tawaduk. Maknanya bila kita naik pangkat saja, belajar daripada orang yang pernah memegang jawatan tersebut. Tanya orang bawah, tanya orang atas, then you are ready to go. Kalau tidak, kita tak belum sedia. Ini yang dipanggil ditingkatkan latihan, pendedahan, pengalaman kerja, pementoran, kaunseling, kejurulatihan dan perwakilan. Perwakilan ini ialah delegation. Di Malaysia tak banyak pakai delegation kerana orang kita banyak tak percaya pada orang bawah. Orang atas tak percaya pada orang bawah. Jadi delegation kurang dipakai di Malaysia. Tapi di negara barat, delegation sangat penting. Kerana dengan delegation, perwakilan, apabila dia keluar, macam tuan-tuan sini sekarang, kalau tak biasa buat delegation, perwakilan, kerja di pejabat tak jalan sekarang. Betul tak betul? Tapi kalau kita yakin dengan delegation, semasa kita ada di sana, kita groom, didik seseorang, asuh seseorang untuk buat kerja kita, ini bagi delegation. Bila kita keluar, dia boleh buat kerja. Bila balik nanti, tak adalah kita sibuk jawab WhatsApp sentiasa 24 jam. Kerana orang tak boleh nak buat keputusan kerana kita tak pernah didik dia. Ini panggil delegation. Di Malaysia jarang. Tapi negara barat, dia selalu buat. Delegation adalah salah satu teknik yang paling ampuh bagi mereka. Supaya bila mereka keluar cuti dan sebagainya, tak diganggu semasa cuti, tak diganggu semasa keluar. Dan pejabat sentiasa bekerja dengan lancar. Itu perbezaan mereka dengan kita. Baik. Yang ketiga, unsur pemaduhan. Kumpulan yang di belakang sana. Keperluan kesedaran bagi memantapkan prestasi. Yang pertama tadi, nilai dalam diri. Yang kedua ialah ilmu, kemahiran, pendedahan, proses kerja. Yang ketiga, persekitaran. Macam bilik ni, kalau tak ada aircon, kita punya prestasi tak boleh meningkat. Sebab apa? Panas. Kalau lampu tak ada, prestasi kita tak boleh meningkat. Kenapa? Gelap. Contoh kita lah. Kalau kursi tak ada, kita tak boleh meningkatkan prestasi. Sebab apa? Duduk di lantai. Contoh begitu ya. Makan bagi banyak sangat pun tak selesa. Kerja tak selesai.
Contoh begitu. Ini dipanggil persekitaran. Apa dia? Ciri-cirinya persekitaran dan kualiti suasana pekerjaan, peraturan, matlamat, visi, misi, insentif, kuantiti, keupayaan fizikal, kelengkapan, peralatan, sumber manusia, sumber keuangan dan proses kerja dan sebagainya. Ini perlu tepat. Bermakna di sini kalau kita nak jadi pekerja yang baik, jabatan yang baik, tiga-tiga ni mesti lari. Nilai iaitu semangat, penguasaan, ilmu, kemahiran, pendedahan, dan akhirnya benda yang kita nak mesti ada. Contoh, nak menaik mesti ada kemahiran menaik, mesti ada komputer, baru boleh menaik dengan baik. Mesti ada semangat nak buat kerja, baru dicekal. Kalau ada komputer baru, tak pandai menaik, masih lambat. Betul kan? Pandai menaik, komputer baru, tapi tak semangat, masih juga tak siap kerja. Betul kan? Begitu juga semangat kuat, kemahiran ada, komputer tak ada, pun kerja tak bagus. Maknanya tiga-tiga wajib. Ya? Baik. Yang kedua, penumpuan tahap dan kualiti pengurusan dan pengawalan tingkah laku dan persekitaran secara menyeluruh. Yang mana kita lihat secara holistik. Ini bagi kontekstual. Bagaimana budaya kerja satu tempat tersebut. Budaya kerja sangat penting. Ya, saya tahu di tempat tuan-tuan ada yang mungkin kita ajak solat berjamaah hanya 20% yang nak solat jemaah. Ada 10 orang, ajak 2 orang saja. Maknanya di situ budaya. Budaya tak biasa solat berjamaah. Jangan risau. Yang dua ni teruskan. Lepas sebulan ajak yang seorang lagi. Dia tak nak pun tak apa, teruskan. Lepas 4 bulan 5 bulan insya-Allah dengan doa kita yang seorang lagi tu dia dapat pujuk. Tak perlu kita nak paksa manusia. Hidayah ni Allah yang beri. Ya? Jadi dia tak perlu. Kita buat apa yang kita boleh buat. Insya-Allah akan ada kebaikan. Kalau itu pun tak berkesan, ada teknik dia. Bagaimana orang yang paling dihargai siapa? Keluarga dia. Ya? Keluarga dia, pasangan dia, itu paling dihargai. Bila kita hargai orang yang mereka hargai kita. Ini sifat manusia. Ini dalam psikologi banyak digunakan. Contoh, tuan-tuan bawa anak di sini, saya puji tuan-tuan. Saya puji tuan-tuan dan perempuan, tak ada benda pun kalau kena puji. Macam biasa. Tapi kalau tuan-tuan dah bawa anak, saya puji anak, kita lebih bangga daripada orang puji kita. Betul tak betul? Pasal apa? Anak itu kita hargai, orang hargai anak, kita hargai orang yang menghargai orang sesuatu yang kita hargai. Begitu juga dalam politik. Kalau kita kutuk mana-mana parti, kita belong to that parti, kita marah. Kita kan kutuk tuan-tuan, kita kutuk parti, kenapa kita marah? Kita kutuk pemimpin yang tuan-tuan suka. Saya bukan kutuk tuan-tuan, saya kutuk pemimpin, tapi tuan marah dengan saya. Sebab apa? Sebab saya tidak menghargai sesuatu yang tuan-tuan hargai. Maka tuan-tuan rasa saya tak menghargai tuan-tuan. Dalam psikologi dipanggil deep emotion, emosi dalaman. Terakhir ditingkatkan penambahbaikan aspek-aspek perstrukturan dan penyusunan semula definasi dan persekitaran kerja. Maknanya di sini ya, definasi dan persekitaran kerja, penyusunan semula persekitaran kerja. Maknanya ya, macam ni ya. Kalau dulu kita tak pernah buat contoh membaca maksurat lepas maghrib, tak payah baca keseluruhan. Dapat baca 1/4 muka pun jadilah. Alhamdulillah. Tak baca semua 1/4, 1/8 pun jadilah. Janji ada. Penting. Contoh, Al-Quran tak pernah dibaca. Siapa yang bawa kereta ni pemandu ya? Contohlah. Susah. Berzikir boleh. Tasbih boleh. Tahlil boleh. Selawat boleh. Betul tak? Dalam kereta boleh buat, tapi kita tak buat. Jadi yang scorecard yang Ustaz Kamarudin beri tadi, tak mesti kita duduk atas tikar sejadah. Tak mesti dalam selepas solat. Tak mesti selepas baca Al-Quran. Dalam kereta boleh tak baca Al-Quran? Setidak-tidaknya kita akan hafal 3 kul, 4 kul. Hafal tak? Hafal. Apa ayat-ayat yang afdal yang Nabi suruh kita baca sangat? Surah Qul Ahad, Qul ya kafirun, surah Zalzalah, surah Wal-As, ya. Ini semua dapat, baca saja. InsyaAllah kita akan diredai oleh Allah SWT. Tak payah buka Quran, tapi lebih baik bukalah, baca lepas 2 tahun habis kan, itu lebih baik. Maknanya kita ada peluang nak buat, cuma kita tak biasa nak buat. Buatlah tuan-tuan, baca Qul Ahad. Baca saya sini pergi KL, daripada ibu KL, kira 2 jam setengah. Baca Qul Ahad, saya confirm setengah jam. Lepas tu saya baca lagi surah Zalzalah setengah jam. Saya baca lagi surah Qul Huwallahu setengah jam. Sezikir selawat, ya, selawat 15 minit. Saya baca tahlil 15 minit sampai ke KL. Berapa banyak tu? Kalau dulu pun tak dapat, naik kereta dapat. Alhamdulillah. Jadi kita boleh amalkan.
Benda ni simple tapi kita tak pernah buat. Jadi saya ajar tuan-tuan macam mana nak buat ya. Baik, ditingkatkan penambah aspek perstrukturan dan penyusunan semula definisi dan pendekatan kerja. Ini ketiga-tiga faktor. Sekarang ni kumpulan nilai. 1, 2, 3 kumpulan nilai. Kumpulan nilai ni dia tak kumpulan tolong lantik satu ketua. Daripada semua ketua ni nanti besok seorang akan tampil ke hadapan, dia akan buat pembentangan. Dia akan jadi jurucakap kepada kumpulan tersebut. Boleh? Satu ni cari ketua, cari ketua, cari ketua. Selepas kita buat rumusan dua-dua di sini, ketua-ketua akan berjumpa untuk gabungkan semua resolusi ataupun cadangan-cadangan yang kita kata pertama di sini ya, ini tak boleh nampak ya, menghalang. Yang kedua yang merangsang. Dua saja kena buat. Satu, fikirkan apa yang menghalang rutin Al-Fatih untuk dilaksanakan di tempat kerja. Kedua, apa yang merangsang untuk rutin Al-Fatih dilaksanakan. Itu saja tuan-tuan fikirkan. Kemudian di hujung program nanti ketua kumpulan nilai 1, 2, 3 datang bergabung tiga-tiga ni, gabungkan semua penemuan. Boleh kan? Boleh faham kan? Kemudian serahkan kepada Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah akan masukkan dalam laptop, dalam PowerPoint. Besok tuan-tuan hanya ataupun perempuan yang jadi jurucakap kepada kumpulan nilai datang ke sini 20 minit, terangkan maksud rangsangan, maksud halangan. Semua Ustazah Fatimah akan masukkan dalam PowerPoint. Tuan-tuan hanya bagi idea pada malam ini. Boleh kan? InsyaAllah ya? Boleh. Ini kumpulan nilai. Sama saja ya. Kenal pasti perkara-perkara yang menghalang pembentukan unsur nilai di kalangan warga PDRM. Apa itu unsur nilai? Ini dah ada. Dah bagi dah definisi dia. Jadi nilai tengok di sini. Kemudian yang kedua, kenal pasti perkara-perkara yang merangsang pembentukan unsur nilai di kalangan warga PDRM Perak. Warga PDRM Perak ni macam Perak lah secara keseluruhan. Apa dia nilai? Ada di sini. Kan? Ini definisi dia. Tuan-tuan dan puan-puan rujuk sini, tengok apa yang boleh merangsang untuk kita laksanakan. Apa yang menghalang nak laksanakan ini untuk diri sendiri. Begitu juga dengan kumpulan. Ya, ini pentingnya. Menghalang dan merangsang. Dua saja. Dulu masa kita buat pegawai kanan ada satu lagi. Lagi banyak ada tiga lagi ya, soalnya tiga. Profesional, Al-Fatih dan juga Islam. Apa yang Islam galakkan untuk dilakukan di jabatan? Satu, apa yang profesional boleh lakukan yang selari dengan Islam? Apa yang Al-Fatih boleh konsep Al-Fatih yang boleh dilaksanakan di bidang itu ada tiga. Yang ini kita buat. Sebab tuan-tuan lebih kepada kumpulan pelaksana. Kita fokus pada pelaksanaan. Dulu kita pada visi-visi dan sebagainya. Kumpulan penguasaan macam tu juga. Penguasaan. Tuan-tuan diminta pertama apa yang menghalang, kedua apa yang merangsang. Sama juga kumpulan dua. 1, 2, 1, 2, 3. Itu juga tugasnya. Apa definisi penguasaan? Di sini ada. Yang nombor 2. Itu definisi penguasaan. Jadi tak perlu nak fikir apa penguasaan tu. Di sini ada definisi dia, di sini ada ciri-ciri dan keutamaan yang perlu kita tekankan. Kumpulan ketiga, kumpulan di belakang sana, 1, 2, 3, kumpulan pematuhan. Sama juga, iaitu apa yang menghalang, apa yang merangsang. Sama saja tiga-tiga. Kumpulan menghalang, merangsang. Tetapi berdasarkan nilai penguasaan dan pematuhan. Baik, sebelum tuan-tuan dan puan-puan mula, saya nak ulang sekali lagi ya. Setiap meja tolong pilih seorang ketua. Sebab foto ini yang akan mencatat hadiah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh ya? Di situ 4 tu cuma contoh. Kalau ada 4 aja, kalau ada 10 aja bagilah 10, tak ada masalah ya? Boleh tulis kat belakang dan sebagainya. Setiap kumpulan ada ketua. Kemudian ketua kumpulan bila dah habis semua, ketua kumpulan akan datang untuk kumpulan nilai. Contoh duduk di depan, 3 orang ni, dia berbincang. Daripada berapa banyak idea itu, mana yang paling penting untuk dilaksanakan, ya, ataupun untuk dibuang dan sebagainya.
Kemudian dah siap, serah pada Ustazah Fatimah. Dan insyaAllah dia akan siapkan malam ini. Besok tuan-tuan dan puan-puan buat persembahan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak ada cadangan, ya. Mula daripada sesuatu yang menghalang pelaksanaan rutin Al-Fatih berdasarkan nilai, berdasarkan penguasaan, berdasarkan pematuhan. Mula daripada perkara yang menghalang. Sebab sekarang ni kita rasa ini tak boleh buat. Jadi kita senang kita fikir yang menghalang daripada yang merangsang. Baik, silakan tuan-tuan. Kalau ada soalan, bagi tahu saya akan pergi ke tahap update. Datang untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah.